menerangkan maksud zakat. Zakat itu segi bahasa, pembersihan dan kesuburan daripada harta-harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Pentingnya zakat kita boleh tengok dalam hadis Rasulullah SAW yang maksud Islam dibina atas 5 perkara: kesaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, berpuasa dalam bulan Ramadan. Selain itu, dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang maksud, dan dirikanlah solat dan tunai zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Selain itu, firman Allah dalam surah At-Taubah, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah kepada mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sejarah pensyariatan zakat harta dan juga zakat fitrah. Okey, kita tengok dulu zakat harta. Bermula pada perkembangan Islam dengan secara mutlak, ia tidak dibatasi beberapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakat. Jadi tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Semua ini disebabkan kepada kesedaran dan kemurahan kaum muslimin belaka. Maksudnya zaman dulu zakat ni dia tak ada tekanan perlu bayar berapa, dia ikut keredaan diri sendiri. Okay, pada tahun kedua Hijrah, zakat telah ditetapkan sah dan jumlah setiap jenis zakat, dan ia dijelaskan secara terperinci. Ketika Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, ia berimplikasi yang besar terhadap aspek hukum dalam syariat Islam termasuk zakat. Ia dijelaskan jenis harta, syarat-syarat, kadar zakat, jumlah nisab dan penerima zakat. Betul kan? Kita semua betul ya. Emas dan mata wang, haiwan, makanan, hasil pertanian, harta galian dan harta perniagaan. Selepas zaman Nabi Muhammad SAW, harta telah dikembangkan kepada jenis-jenis harta dan sebab-sebab tertentu. Maka lahirlah jenis-jenis harta zakat yang banyak, iaitu pendapatan, wang, simpanan, saham dan pelaburan. Okay, zakat dari segi fitrah diwajibkan ke atas semua orang Islam tanpa mengira umur dan di mana sahaja mereka berada untuk menyempurnakan ibadat puasa bulan Ramadan. Benda yang diberikan zakat fitrah ialah makanan utama sesebuah negara seperti beras di Asia, gandum di Eropah dan sebagainya. Selama 13 tahun hidup di Mekah, hijrah Nabi Muhammad SAW telah 13 kali mengalami Ramadan, iaitu dari Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi yang bertepatan 610 Masihi sehingga Ramadan tahun ke-53 dari kelahirannya yang bertepatan 622 Masihi. Namun selama waktu itu, sebelum disyariatkan kewajipan mengeluarkan zakat fitrah bagi kaum muslimin dan identiti ketika itu belum disyariatkan. Setelah Nabi hijrah ke Madinah dan menetap selama 17 bulan di sana, pada bulan Sya'ban tahun ke-12, turunlah ayat 184 surah Al-Baqarah sebagai disyariatkan syaum bulan Ramadan. Tidak lama selepas turunnya ayat itu, masih di bulan Ramadan tahun 2013, mulai diwajibkan zakat
zakat kepada kaum muslimin sebagaimana diterangkan Ibnu Umar. Dalil zakat. Mengikut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43 yang bermaksud jadikanlah sembahyang dan tunaikan zakat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Surah Al-Tawbah ayat 103 yang tadi tu. Dengan mengikut As-Sunnah Rasulullah SAW bersabda yang diberikan Bukhari dan Muslim Abdullah bin Umar yang bermaksud Islam dibina atas 5 rukun, syahadat dari Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, mendirikan sembahyang, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadan. Dari segi dalil ijma' pula, ulama baik salaf iaitu klasik maupun kalam mutakhir telah sepakat akan kewajiban zakat. Bagi yang mengingkarinya bererti telah kafir dari Islam. Dari ayat-ayat di atas amat jelas tentang kewajiban berzakat dan sesiapa yang mengingkari atau meragui kepaduannya maka ianya terkeluar dari agama Islam. Sejarah telah membuktikan bahawa Khalifah Abu Bakar telah memerangi orang-orang yang mengingkari membayar zakat. Mereka yang kaya dan berada juga harus menyedari bahawa wujudnya hak orang fakir dan miskin di dalam hati yang mereka miliki. Jenis zakat terbagi kepada dua, iaitu zakat harta dan juga zakat fitrah. Dari segi zakat harta, zakat harta boleh dibayar pada bila-bila masa. Kadar zakat harta ialah 2.5% dari jumlah harta. Zakat harta terdiri pada zakat perniagaan, zakat KWSP, saham, pendapatan, simpanan, ternakan, emas dan perak dan juga pertanian. Zakat fitrah pula. Kadar zakat fitrah zakat tambahdat bersamaan 2.3 kg beras atau senilai dengannya ijtihad. Hikmah syariat zakat fitrah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata bermaksud sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkara percacatan atau perbuatan yang yang tidak ada manfaat. Untuk memenuhi keperluan orang miskin dan mengelakkan mereka daripada meminta yang boleh menjatuhkan malam dan air muka mereka berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Al-Hakim yang bermaksud hindarkanlah mereka daripada syariat wajib zakat fitrah. Perolehan Islam mereka ini kemampuan harta yang daripada keperluan utama. Orang yang tidak wajib adalah orang yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari pada hari akhir bulan Ramadan. Kanak-kanak yang dilahirkan selepas terbenam matahari pada hari akhir bulan Ramadan. Orang yang baru memeluk Islam selepas terbenam matahari. Isteri yang dikahwininya selepas terbenam matahari. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Waktu yang wajib apabila terbenam matahari akhir 30 Ramadan sehingga terbit matahari esoknya. Waktu yang paling afdal sebelum solat sunat hari raya. Waktu sunat sepanjang bulan Ramadan. Waktu makruh selepas solat sunat hari raya sehingga terbenam matahari pada 1 Syawal. Waktu yang haram selepas terbenam matahari 1 Syawal. Zakat ni dibahagi kepada 8 golongan asnaf yang layak menerima wang zakat. Antaranya adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba yang hendak merdeka dengan bayaran, orang yang berhutang, orang yang berjuang pada jalan Allah, ibnu sabil. Selalu saya serahkan kepada terima kasih kepada rekan saya. Sebenarnya saya akan tentang konsisten seperti kita secara zakat ya. Kita mula dengan zaman Rasulullah yang mana kita tahulah Rasulullah sendiri pun telah menggalakkan sebagai zakat. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu sebagai zakat yang didirikan. Zakat ini bermula pada era Mekah, di mana zakat yang diletakkanlah zakat pada masa itu tidak
ditetapkan, maksudnya tidak ditetapkan dari sudut jumlah dan tidak ditetapkan dari siapa dan kepada siapa perlu diperlukan. Di mana pada masa tersebut zakat terpulang pada anak sama ada nak bayar atau tidaklah pada masa tersebut. Kemudian turun pula pada seterusnya selepas era Mekah masuklah era Madinah di mana hukum zakat telah dipikirkan. Di mana di situlah barulah hukumnya siapa yang berbayar zakat, berapa jumlahnya, pada siapa dan bila lah. So di era Mekah tidak negara di Madinah dia lebih kepada undang-undang lah. Okey. Next. Kita kata seorang Islam pada hijrah itu zakat fitrah dan harta lah. Okey. Baginda telah mengamanahkan semasa pada zaman Baginda Baginda telah mengamanahkan antaranya Jabir Rabah untuk menjaga zakat, Zubair bin Al-Awwam dan Al-Jam bin Al-Sud radhiyallahu anhu ditugaskan sebagai pendaftar dan audit. Selebih sampailah Rasulullah bin Wahab radhiyallahu anhu itu maksud dari mana Rasulullah telah mengagikan tugas pada individu itu untuk menurunkan zakat pada masa tersebutlah. Okey, baginda juga mengamalkan konsep al-fawron. Segera ya, yang maksud segala zakat yang masuk perlu disegerakannya lagi kepada orang yang sepatutnya terima. Itu apa yang baginda amalkanlah. Okay, baik. Jadi selepas zaman baginda, selepas kewafatan baginda, usaha zakat telah diteruskan pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Okey. Di mana sedikit tentang sejarah di mana kita tahu bahawa Bakar bukan khalifah pertama. Kemajuan Datuk oleh beliau merangkumi aspek akidah, jihad dan sebagainya. Okey, Khalifah Abu Bakar dan semua umat Islam membayar zakat kepadanya kerana terdapat sebuah faham yang berlaku dalam masyarakat. Okey, selepas wafatnya baginda, tapi wujud di mana ada rakyat dan ada masyarakat mengatakan bahawa zakat tidak perlu lagi terus-terusan. So itu adalah perselisihan faham. Jadi apa yang membuat adalah dia menyebutkan bahawa zakat wajib dibayar. Okay. Zakat selepas wafat baginda, beliau mengambil kumpulan okay. Di mana kumpulan yang mengatakan bahawa zakat tidak perlu dibayar, zakat tidak wajib, kumpulan ini kita sebagai kumpulan al-Mudah. Okay. So Abu Bakar mengurangi golongan-golongan yang tidak dan enggan membayar zakat. Okay. So kalau itu pada zaman ini pun mungkin ada lah kan. Okay. Semuanya satu. Macam mana? Zakat berhadapan dengan sudut pemerintahan Islam. Okey, ketika Khalifah Abu Bakar yang meninggal dunia, beliau berpesan kepada Umar Al-Khattab, mengambil harta sebanyak 8 dinar untuk dikembalikan kepada Baitul Mal. Kenapa? Tujuannya apa-apanya Khalifah Abu Bakar dalam menjaga harta. Okey, tidak ada sesen pun ataupun sedirham pun yang beliau mengambil dan menggunakan harta sendiri. Okey, walhal mengembalikan kepada anak sebagai Baitul Mal. Okay, kemudian zakat atas malu sempat diperkenalkan. Pada zaman Nabi diperkenalkan tapi tidak sempat dilaksanakan. Zaman maka laksanakan. Kemudian sebelum pada sejarah Khalifah Umar Khattab. Okey, sejarah era Fahad yakni pembukaan negeri baru oleh Islam secara berluasa. Okey, di mana pada zaman era ini negara-negara Islam telah terbuka, telah tersebar luas. Okey, di mana ada sepatu negara Islam. Okey, tapi di mana Umar Al-Khattab negara Islam menjadi dikembangkan. Dan apabila negara Islam menjadi dikembangkan, sumber-sumber zakat ataupun sumber kewangan untuk Islam bertambah. Okey, antaranya dengan memberi zakat dan antaranya memberi cukai jizyah dan juga cukai kharaj. Okey, mana cukai jizyah dikenakan atas golongan zimmi. Tahu golongan zimmi apa? Apa dia? Orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang tidak memerangi Islam lah. Kemudian kafir zimmi lah. Kalau kalian tahu lah. Kemudian cukai kharaj yang dikenakan tadi sana cuma tanah. Baitul Mal didirikan mengawal arah negara melalui jizyah dan kharaj. So itulah fungsi Baitul Mal. Di mana Baitul Mal didirikan di dalam rumah Abu Bakar. Okey. Individu yang menjaga Baitul Mal adalah saksi ahli Baitul Mal. Okey, saya Al-Baitul Mal menguruskan Baitul Mal dan bertanggungjawab atas pembenaran wilayah. Okey. Okey, terus pula pada
zakat pada bani menonjol kepada permintaan Khulafa bin Khulafa Umar bin Abdul Aziz. Okey, ada Khulafa terang kata Umar bin Abdul Aziz. Okey, inilah pada zaman ini dikatakan umat Islam asnaf zakat suka untuk dicari. Kenapa suka untuk dicari? Kerana pengurusan pada waktu itu sangat cepat lah. Okey, sampai semua orang dapat keperluan orang, dapat apa yang mereka patut dapatlah. Okey, waktu itu mereka bersyukur dengan apa yang ada dan mereka tidak merasakan bahawa kekurangan tu merupakan satu kemiskinan. Okey, jadi pada zaman ini, pada era ini, Umar Al-Khattab merupakan berjaya membawa ekonomi Islam ke satu tahap apa yang lebih stabil lah. Okey. Ketika bawanya bin Ibn Sa'id ditugaskan untuk zakat Afrika. Okay, pada masa itu Afrika pun telah menjadi satu kawasan jajahan umat Islam tersebut. Okey, lebihan zakat terpaksa disalurkan di kawasan lebihan diarahkan pihak amil untuk membina rumah bagi rakyat. Okey, kalau kita saya pun ada bina rumah rakyat betul kan. So pada zaman rumah pun telah dilaksanakan kaedah ini. Zakat yang lebih sampai tak ada asnaf digunakan untuk bina rumah rakyat. Dan seterusnya beliau Umar terpaksa membuat bacaan secara terperinci. Sebab apa? Sebab nak kena pasti asnaf tu siapa sebenarnya yang layak, siapa yang tercicir lah. Sebab masa tu macam saya kata tadi lah, susah nak cari asnaf. Okey, seterusnya era Bani Abbasiyah. Okey, dilakukan wang lebih banyak masuk daripada keluar. Okey, Khalifah masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Kaya sangat menimpa ruas sehingga mereka mengatakan untuk menjadi hospital. Okey, Pak, kaya sangat sampai bina hospital, sekolah, perubatan dan sebagainya. Okey, mana kalau kita lihat kan betapa gahnya, betapa kukuhnya fungsi Baitul Mal pada masa sekolah. Okey, dan sekarang ni kita Baitul Mal di Malaysia pun dia ada standing tak sah-sah, tapi kita kalau kita cubalah bahawa apa yang telah dilakukan oleh para khalifah ni menjadikan satu rumah ni satu pusat ekonomi Islam, yang mana pusat untuk membuka kewangan dan membuka ekonomi Islam. Tengoklah sampai dapat cinta, semua percuma lah. Hasil tipan zakat, tak ada seseorang pun yang dapat tercicir. Tak ada lah golongan makin, tak ada. Ada pun golongan yang kurang duit, mereka rasa cukuplah, aku dah ada apa yang aku sekarang ni, aku syukur. Mereka tak menganggap mereka miskin lah, mereka bersyukur dengan apa yang mereka ada. So, sebenarnya kalau kita tengok dasar ekonomi Islam tu bukan sahaja kebukahan nilai, tapi juga kepada iman lah. Okay? Kalau kita rasa benda apa yang kita dah ada sekarang ni cukup, bersyukur lah. Okay? Era Khalifah Umayyah, sisi yang dibawa Turki Umayyah, dibawa untuk zakat. Antara inovasi melatih wakil kerajaan bagi setiap daerah yang tujuan memantau perjalanan segala termasuk pangan, menyediakan laporan lengkap dan ujuran pendapatan dari semua negara termasuk cukai. So inovasi zakat lah dalam tersebut, dia menjadikan pengurusan zakat lebih sistematik. Okey, pertama dalam pengurusan zakat di Malaysia. Ini Malaysia lah. So bermula sejak zakat di Malaysia ni bermula di mana? Dia bermula daripada zaman era pra kolonial, di mana zakat dikutip oleh ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz. Di mana pada waktu itu ustaz atau guru agama tidak sebagai amil, di mana masyarakat sangat mempercayai guru dan ustaz dan guru dan ustaz-ustaz ni lah. Mereka menganggap bahawa ustaz dan guru agama ini menjalankan tanggungjawab mereka dengan penuh amanah. Mereka tahu duit itu dihalirkan ke mana. Kemudian zaman kolonial, pengurusan zakat akan bawah majlis agama dan adat istiadat Melayu. So sekarang ni apa yang dah dilakukan pada sekarang ni lah. Di setiap kampung kutipan zakat dekat oleh imam kampung dan diserahkan kutipan kepada kerajaan seperti semua kewangan pentadbiran Islam. Contohnya di Selangor, Lembaga Zakat Selangor, BB Zaid, lepas tu Negeri Sembilan dan sebagainya lah. Pesertaan juga masukkan pengurusan zakat dapat memberi khidmatan bagi di setengah contohnya lembaga zakat lah di Swat-Swat. Untuk mengurus, untuk memastikan pengurusan berjalan dengan lancar. Next.
Okey, pemodelan. Okey. Tadi zakat yang hadapan aspek pemodelan zakat adalah zakat Selangor. Okey. Mana tadi ada yang sebut Selangor merupakan sumbangan kutip utama bangsa. Okey. Okey, kerajaan dan semasa inilah konsep dia. Disuatakan sebagai zakat Selangor ni. Okey. Sebagai input bahagian zakat dan sebagainya lah. Ini tak perlu saya jelaskan dengan itu. 8 kandungan asnaf telah diolah semula. Okey. Yang kita tahu lah kan, asnaf-asnaf telah diolah semula atas sebab apa? Atas sebab antara asnaf ni tidak lagi relevan untuk bangsa sekarang kan, dengan member kan. So dia ditutupkan semula lah. Okey, bagi menggunakan cara ada yang menggunakan internet dan sebagainya. So ini antara pembaruan yang sudah buat. Okey, baik. So saya serahkan semula kepada rakan saya untuk menggunakan cara ketidakseragaman. Okey, ketidakseragaman pentadbiran zakat. Okey, kadar zakat fitrah. Kita boleh tengok kat sini menunjukkan perbezaan dari segi zakat fitrah di setiap negeri seperti Perlis RM6 berbanding dengan Kedah RM7. Terdapat juga zakat yang sama antara kedua negeri Perak dan negeri Selangor dengan kadar zakat fitrah RM7. Okey, bagi negeri Johor dan Terengganu berdasarkan harga, grade dan jenis beras yang dimakan. Harga fitrah RM5, umat Islam di negeri Johor yang makan beras grade atau jenis super tempatan 15% hancur, beras nasional yang berharga RM80 sekilogram. Lepas tu ini kita boleh tengok selain daripada iaitu beras super okey, zakat fitrah tidak boleh, jadi zakat fitrah tidak boleh disebabkan sebab yang pertama kadar kemiskinan yang berbeza bagi setiap negeri. Kadar zakat fitrah yang rendah melambangkan kadar kemiskinan yang rendah bagi sesebuah negeri. Manakala tinggi bagi badan zakat seperti RM8, kaedah ini dianggap relevan dengan kehendak dan spesifikasi semasa. Yang kedua, harga sekilogram beras adalah berbeza antara negeri-negeri. Ada negeri yang agak mahal, ada negeri yang agak murah. Ia sesuai dengan kondisi sosial ekonomi rakyat negeri berkenaan. Yang ketiga, setiap negeri mempunyai elemen jenayah syariahnya yang tersendiri, melainkan peruntukan yang diletakkan di dalam perlembagaan Malaysia itu dipindakan. Okey, kat sini kita boleh tengok pengiraan had zakat kifayah, perbezaan antara lembaga zakat Selangor dan pungutan zakat. Okey, gambar rajah merupakan gambaran pada kalkulator pengiraan zakat lembaga zakat Selangor LZS dan juga pusat pungutan zakat wilayah persekutuan. Terdapat perbezaan pengiraan had kifayah bagi kedua-dua pusat zakat. Jika diperhatikan pada PPZ terdapat penolakan. Kat sini dia ada tolak perbelanjaan, tolak sendiri, isteri. Okey, kebarangkalian situasi boleh terjadi apabila pembayar kekeliruan ini memberi kesan yang negatif dari sudut keseimbangan pembayaran zakat. Kebarangkalian situasi boleh terjadi apabila pembayar yang menetap di Selangor beralih kepada PPZ atas alasan terdapat penolakan khas bagi perbelanjaan ibu bapa. Hasil pemungutan zakat di wilayah persekutuan mungkin lebih dari sepatutnya atas alasan pembayar yang menetap di Selangor beralih ke wilayah persekutuan. Ini nisab zakat kata. Okey, kalau tengok kat sini kat tepi tadi nisab semasa bagi negeri Sembilan, Melaka dan juga wilayah. Okey, gambar raja menunjukkan nisab semasa zakat fitrah bagi 3 negeri yang berlainan, iaitu negeri Sembilan RM14,080, Melaka RM14,076, wilayah persekutuan RM14,060. Bagi negeri telah menunjukkan perbezaan yang ketara. Ia menyebabkan kekeliruan kepada pembayar zakat, terutama dalam menentukan kelayakan untuk membayar zakat. Boleh menjadi
yang mampu membayar zakat lepas dari tanggungjawab. Okey, maklumat pembayaran. Sistem peruntukan pembayaran zakat. Setiap pembayaran zakat yang telah dibuat akan diberi bisik kepada pembayar sebagai bukti zakat diterima. Penerima zakat turut menyimpan transaksi tersebut dalam simpanan data mereka. Namun isunya timbul bila mana ikut transaksi hanya wujud di negeri yang menerima bayaran zakat itu dan tidak pada negeri lain. Ini bermakna pangkalan data pembayar zakat tidak diletak bawah satu pusat tetapi mengikut negeri masing-masing. Okey, kaedah pengubahan enakmen. Ini dari segi biaya pembayaran undang-undang sebenarnya. Kita boleh dari segi penggunaan zakat kedah yang bertumpuan kepada zakat pagi yang diubah pada tahun 1955. Jadi peruntukan khusus berkaitan kesalahan bagi orang yang tidak membayar zakat. Bagi Sabah pula, perundangan zakat negeri Sabah telah diluluskan pada 22 bulan ini. Walaupun dalam perundangan ni ada lengkap termasuk peruntukan berkaitan kesalahan dan penalti, tapi tidak dapat dibuat kuasakan sepenuhnya. Okey, bagi negeri lain, mereka akan mempunyai ilmu pentadbiran agama Islam negeri yang hanya mempunyai dua peruntukan berhubung zakat yang tentram, iaitu kuasa majlis memungut zakat dan juga kuasa untuk membuat peraturan berhubung dengan penguntan, pentadbiran dan pembahagian zakat yang tentram. Okey, zakat wadah kepada pembentukan ekonomi Islam yang holistik. Okey, dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 71 yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sesetengahnya menjadi penolong bagi sesetengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebajikan dan melarang berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Okay, berdasarkan ayat yang dapat diperhatikan bahawa Islam juga amat memungkinkan yang pertama kewujudan masyarakat yang adil, bersatu padu, tolong menolong, membantu dalam mengharmonikan kehidupan masyarakat negara sesuai negara. Okey, negara yang aman, tenteram dan masyarakat yang hidup bersatu padu, tidak ada manusia yang kaya terus berada-ada dan juga tidak ada golongan-golongan yang asnaf dan juga perdana. Okay, zakat lebih bersifat ekonomi dan keagamaan. Zakat dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam masa yang sama disertai nilai-nilai agama, iaitu kekayaan yang disimpan beku boleh dilaburkan. Sesungguhnya Islam melarang pembukuan harta dan orang-orang yang membekukan harta akan dikenakan denda. Dan untuk mengelakkan daripada didenda, umat Islam akan menggunakan harta tersebut untuk aktiviti ekonomi dan juga melakukan pelaburan. Maka zakat di sini juga dilihat sebagai penggalakan kepada pelaburan. Okey, zakat dapat mengurangkan kebocoran dalam ekonomi. Okey, kebocoran berlaku apabila harta dan pendapatan yang diperolehi tidak dialirkan semula ke dalam ekonomi. Zakat dapat mengelakkan kebocoran ini dengan cara mengambil sebagian harta daripada golongan kaya untuk dihagikan kepada 8 asnaf yang telah ditetapkan, terutamanya asnaf fakir dan juga miskin. Okay, selain itu dapat juga memperbaiki dan meningkatkan pola pengeluaran. Okay, kepentingan zakat dan sumbangan kepada masyarakat. Okay. Menjadi negara dan umat Islam kaya dan makmur. Zakat dikeluarkan mendapat ganjaran besar dan melahirkan umat yang kuat dari segi ekonomi dan negara. Kaya kerana baik
majikan rakyat. Okay, kita boleh tengok kat sini memberi kekuatan rohani dan juga jasmani, digunakan untuk menyediakan kemudahan asas, iaitu mungkin boleh digunakan untuk modal untuk golongan asnaf ni untuk membuka perniagaan, dan juga boleh memajukan masyarakat Islam dengan semua bidang termasuk ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Okey, kesimpulan. Jadi sebenarnya kita sebagai pepandai kewangan kita tahulah sejarah pada zakat ni, and then kita perlulah tahu apa sebenarnya yang menjadi isu utama kat Malaysia ni. Sebab kadang-kadang kita membayar zakat tu menjadikan isu sebagai alasan, alasan kepada mereka terus tidak membayar ataupun termiak dari zakat, dan untuk mempertahankan. Dan mungkin golongan-golongan ni menjadi golongan ridha contoh, mungkin lah, tetapi harap tak adalah kan. Sebab apa? Sebab kita nakkan satu kekukuhan dari ekonomi Islam. Kalau dengan harapan zakat ataupun segala instrumen kewangan Islam di Malaysia ni menjadi satu instrumen yang utama dalam menjana ekonomi Islam. Dan kalau kita nak, bukan maksud kita nak tolak cukai itu, tapi kalau tengok balik ke sejarah, zakat yang utama, cukai itu yang nombor 2. Tapi sekarang ni yang pendapat kami lah, cukai yang satu, zakat menjadi satu rebate. So itu yang berlaku. Jadi itu sahaja daripada kami. Ya, terima kasih. Sebelum ke video, Ada video, tapi tak ada lagi. Terima kasih lah. Minta ada video ni, break lah. So, lagi nyanyi. You wanna shit? Ini kat Selangor Jadi apa yang ada di sini adalah satu kedai ni namanya Di Asnaf Craft, okey. Di mana kedai ni dia mengumpulkan segala craft tangan yang dihasilkan oleh asnaf. Dan asnaf dia boleh menjana pendapatan dengan menjual craft tangan mereka di sini lah, okey. Jadi usaha ini dilakukan oleh lembaga dekat Selangor, dan tidak semua setakat ni saya rasa Selangor lah, tak tahu mungkin tempat lain. Jadi kita lihat kalaulah benda usaha ni dapat dilakukan secara holistik oleh semua negeri, insya-Allah ekonomi Islam, ekonomi untuk asnaf tu boleh terpindah lah. Iaitu utamanya fakir dan miskin. Okey. Okay, di sini bukanlah banyak tau. Ini kertas ni kalau semua siapa tahu lah. Surat khabar. Surat khabar tu semua tu. Digulung-gulung dan dijadikan tu. Review buat lah. Kalau benda apa dia? Kertas digulung. Okey. Ini makcik dia. Senang lah, pakai sikit lah. Tapi tahu kan cincin tu. Pengajar. Ini nampak ini cewek. Ini buat. Soal. So dia sampai. Kalau nak tahu lebih lanjut bolehlah buka search lah di Google. Okey, sudah lihat.